Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah, pada tengah hari ini dapat sama-sama kita meluangkan sedikit masa, ya, lebih kurang dalam 45 minit hingga 1 jam untuk kita berada dalam majlis ilmu yang insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkatan kepada kita, insya-Allah. Ya, mungkin sekarang ni minggu-minggu antara minggu-minggu yang terakhir yang mana kalau kalangan pensyarah yang menggunakan ruang masa ini untuk bercuti, ya. Jadi insya-Allah, ya, kalau yang tak bercuti tu kita gunakan masa ini untuk kita menambahkan sedikit ilmu Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kitab yang kita akan gunakan, insya-Allah saya dah share dalam WhatsApp group. Ya, kita akan gunakan kitab Al-Azkar yang dicetak, yang diterbitkan oleh Intim Publication, dan saya telah dapatkan harga yang diberikan kepada kita. Harganya adalah RM65. Harga asal RM85. Ya, kita dapat pengurangan harga RM20. InsyaAllah saya akan ambil kitab tersebut pada besok. Ya, sebab besok saya akan ke Shah Alam, ada perbincangan, ya, ada urusan di sana, dan kita ambil sekalilah kitab itu. Jadi kalau yang masih nak tempah, saya rasa sebelum pagi besok lah, ya, tarikh akhirnya boleh buat tempahan sebelum pagi besok. Ya, baik. Jadi hari ini kita nak sambung perbahasan kita, perbincangan kitab ini. Jadi sebelum kita sambung, sebagai mukadimah berkenaan dengan zikir ini, ya, saya nak bawakan kisah amalan zikir yang telah dilakukan, yang telah diamalkan oleh para ulama kita, supaya menjadi motivasi kepada kita untuk kita sama-sama, ya, untuk kita sama-sama perenung, sama-sama kita amalkan selepas ini. Baik, kita ambil satu kisah, ya, berkenaan dengan zikir ini yang diamalkan oleh seorang ulama, ya, yang besar, ya, iaitulah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Selalu saya sebutkan bila kita bincang hadis, antara ulama yang kita kena kenal adalah Al-Hafiz
Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana beliau lahir pada tahun 773 Hijrah dan wafat pada tahun 852 Hijrah. Ya, yang mana beliau lahir di Mesir. Kelahiran beliau adalah di Mesir. Baik, antara amalan ibadah yang dilakukan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar yang mensyarahkan kitab Sahih Al-Bukhari, ya, ditulis oleh para ulama, ya, uh, di antara amalan yang selalu dilakukan oleh beliau adalah antaranya qiyamul lail, ya, dan bertahajud. Ya, itu secara umum. Baik. Kalau kita lihat dari segi zikir, maka Imam As-Sakhawi telah meriwayatkan bahawa Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah seorang ulama yang banyak berzikir, bertasbih dan beristighfar. Ya, dalam riwayat Imam As-Sakhawi, beliau menyatakan bahawa suatu hari Imam As-Sakhawi, ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar dan juga iparnya yang bernama Qadi Muhibbuddin bin Al-Ashqar. Ya, Qadi Muhibbuddin bin Al-Ashqar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ya, saya mohon maaf atas technical error. Okey, boleh dengar tak suara saya? Minta minta komen, takut tadi ada technical tadi. Boleh dengar Ustaz? Boleh, okey, baik. Baik, di dalam yang ditulis oleh Imam As-Sakhawi, ya, dia menyebutkan bahawa pada suatu hari Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar dan juga iparnya Qadi Muhibbuddin bin Al-Ashqar, ya, telah bermusafir untuk pergi ke sebuah tempat di Khanqah. Ini nama sebuah tempat lah. Ya, maka di dalam perjalanan tersebut, ya, antara zikir, amalan zikir yang dilakukan oleh Al-Hafiz Imam Ibn Hajar adalah dia mengeluarkan mushaf Al-Quran yang bersaiz kecil, ya, yang disimpan di dalam saku, dalam poket bajunya, maka dia mengeluarkan dan dia membacanya. Jadi di dalam sepanjang perjalanan, ya, tersebut, maka beliau membaca Al-Quran sepanjang perjalanan. Sebab kita dah bincang pada sebelum ini, zikir ini ada banyak jenis. Ya, antaranya kita, ya, bertasbih, bertakbir, tahlil, tahmid, membaca Al-Quran, itu adalah bentuk-bentuk zikir. Maka sepanjang perjalanan beliau membaca Al-Quran. Baik. Disebutkan lagi, ya, apabila sampai di sana,
Maka selepas daripada selesai solat Isyak, ya, selepas selesai daripada solat Isyak, untuk apa ni, menunggu waktu bermuzakarah, maka ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar dia mengambil sabhah. Sabhah ni kalau kita sebut hari ini macam uh, apa? Tasbih. Tasbih kan, ataupun hari ini satu alat yang digunakan untuk membilang, membilang zikir. Hari ini tasbih lah. Itu disebut sebagai sabhah. Alat, ya. Maka dia telah memasukkan alat itu, dia tak pegang secara secara kita kata letak depan orang ramai, orang nampak. Dia ambil sabhah ini, dia letakkan dalam lengan baju dia. Kemudian dia berzikir. Yang mana seorang pun tak nampak. Jadi di dalam waktu, kan, sebelum daripada diadakan muzakarah dan semasa bermuzakarah sampai selesai, maka Al-Hafiz Ibnu Hajar berzikir dengan menggunakan sabhah, alat untuk apa ni, mengira, menghitung zikir ini, dan alat tu tak ditunjukkan tapi dia letakkan dalam lengan baju dia sambil dia berzikir. Ini antara contoh lah, ya, contoh amalan zikir yang dilakukan oleh para ulama. Selain daripada zikir-zikir yang tahmid, tahlil sebagainya, maka disebutkan juga bahawa Al-Hafiz Ibnu Hajar ni dia punya penglipur laranya, ya, penglipur laranya. Maksudnya pengubat, pengubat rasa sedih, pengubat rasa stres, pengubat rasa penat adalah Al-Quran. Waktu dia duduk seorang-seorang, ya, maka pengubatnya adalah Al-Quran. Ya. Dia baca Al-Quran, disebut oleh para ulama yang meriwayatkan ada kalanya dia mengalirkan air mata sebab memahami kandungan-kandungan daripada Al-Quran. Jadi maksudnya Al-Quran dan zikir ini sentiasa diamalkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Cuba kita muhasabah, ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan amalan yang kita lakukan pada hari ini. Ini adalah suatu cabaran kepada kita. Ya? Saya sebutkan sebagai mukadimah, tuan-tuan, ya, sebab hari ini cabaran kita adalah dengan media sosial. Inilah cabaran kita hari ini. Zikir kita kurang, tapi media sosial kita lebih. Kadang-kadang tak ada apa pun, kan? Tak ada apa, sekadar nak tengok apa orang tu buat. Itu benda yang telah berlaku. Cuba kita ambil panduan yang ada dalam Al-Quran. Saya amat yakin, kalaulah diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kan, sama ambil berat macam mana kita fokus kepada media sosial, insya-Allah kita akan jadi orang yang alim dalam Al-Quran. Tapi tak jadi macam tu. Ini cabaran lah untuk sama-sama kita fikirkan. Ya, baik. Kita sambung, ya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, perbincangan pada pagi ini. Sekarang ni ada, ya, 12 orang yang bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Boleh share lagi, boleh panjang-panjangkan lagi. Mudah-mudahan ada kebaikan bersama. Baik, kita sambung pada tengah hari ini. Yang saya hijaukan ini adalah fasal. Ya. Okey, kita mulakan dengan fasal yang pertama,
apa ni, perbincangan pada tengah hari ini, ataupun topik lah, subtopik, ya, iaitu Imam An-Nawawi menulis bahawa perlu difahami keutamaan zikir tidak hanya terbatas pada bacaan tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan sepertinya. Ya. Jadi nak sebut dekat sini bahawa zikir ini kita dah bincang sebelum ini ada dua jenis. Sama ada zikir dengan lisan ataupun zikir dengan hati. Itu kita bincangkan. Baik. Jenis-jenis zikir pula. Di sini Imam An-Nawawi nak memberitahu kepada kita, nak menjelaskan kepada kita bahawa zikir ini ada pelbagai jenis. Antaranya adalah tasbih. Maksudnya kita sebut subhanallah, subhanallah, tasbih. Ya, menyucikan Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan. Subhanallah, maha suci Allah. Segala sifat kekurangan tidak layak bagi Allah Ta'ala. Yang kurang ini adalah kita, makhluk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Itu tasbih. Kemudian yang kedua adalah tahlil. Ya, tahlil ini kita sebut La ilaha illallah. Tahlil. Ya. Yang ketiga adalah tahmid. Tahmid maksudnya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. 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 Ya, puji Allah. Sebab yang layak menerima pujian adalah Allah. Manusia, makhluk tak layak menerima pujian. Baik. Yang keempat, antara bentuk zikir adalah takbir. Takbir, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Yang lain semuanya kecil. Kalau kita syarahkan yang tu tuan-tuan, dahsyat. Hari ini manusia mengagungkan Allah atau mengagungkan selain Allah. Yang disebut sebagai al-madiyah. Manusia mengagungkan harta, kebendaan dalam kehidupan hari ini. Ya, sepatutnya kita mengagungkan, membesarkan Allah Ta'ala. Jadi bila manusia mengagungkan, membesarkan Allah Ta'ala, apakah yang perlu dilakukan? Itu perbincangan-perbincangan yang perlu dijelaskan. Baik, selain daripada takbir, tahlil, tahmid, tasbih, para ulama juga menyatakan antaranya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah zikir yang paling utama. Baca Al-Quran. Baik. Kemudian Imam An-Nawawi menyebutkan bahawa zikir ini sebenarnya bukan itu sahaja. Tapi zikir ini secara generalnya adalah disebutkan dekat sini kullu amilin, ya, kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'atin. Itulah disebut sebagai zikir. Kalau dalam kitab Arabnya yang asal disebut kullu amilin lillahi ta'ala. Setiap orang yang melakukan amalan bi ta'atin, ya, kerana taat kepada Allah. Itu yang general. Setiap amalan yang dilakukan oleh seseorang manusia kerana taat, patuh kepada perintah Allah. Itulah zikir. Ya, sebagai contoh, kita belajar ilmu.
kerana Islam suruh kita belajar. Dan kita buat itu kerana Allah. Itu adalah zikir. Lepas ni, mungkin tengah hari lepas ni kan, ada yang mungkin tadi tengah masak sebagainya kan. Makan tengah hari. Makan tengah hari ini adalah untuk menguatkan tubuh badan kita. Bagi badan kita sihat, badan kita kuat. Itu adalah disuruh oleh Allah. Itu juga adalah zikir. Kullu amilin lillahi ta'ala bita'atin. Ini dalam bahasa Arab yang disebut oleh Imam An-Nawawi. Ya. Baik. Dan perkara ini telah dinyatakan oleh Imam Nawawi, disebutkannya oleh ulama awal lagi, iaitulah oleh Sa'id bin Jubair dan ulama yang lain. Lalu dinukilkan oleh Imam An-Nawawi. Ya. Baik. Sementara kita bincang dalam siri yang lepas berkenaan dengan majlis zikir. Apakah majlis zikir? Baik. Ya, Imam An-Nawawi telah menukilkan pandangan yang diberikan oleh Atha rahimahullah. Majlis zikir adalah majlis halal haram. Ya. Ya. Hiya majalisul halal wal haram. Majlis yang membincangkan, yang ada discussion dalam tu mengenai perkara yang halal, yang dibenarkan oleh Islam, dan perkara-perkara yang haram. Ya, mengenai bagaimana kamu membeli dan menjual, bagaimana berpuasa, ataupun bagaimana menikah, menceraikan, melaksanakan ibadah haji dan sebagainya. Jadi nak sebut, majlis zikir ni adalah majlis yang membincangkan perkara-perkara yang disuruh oleh syarak. Semualah tuan-tuan hari ni. Ya? Perkara-perkara yang disuruh. Mungkin kalau kita hari ni belajar tentang undang-undang, untuk kita faham, itu adalah majlis zikir. Kita jangan sempitkan dalam sesuatu yang kecil. Ini diberikan ta'rifan oleh Atha rahimahullah dan dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau ini. Baik. Selesai mengenai konsep zikir dan konsep majlis zikir. Baik, kita pergi kepada fasal yang kedua untuk hari ini. Imam An-Nawawi kemudiannya telah menyebutkan ayat Al-Quran di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat. Ini dia punya permulaan ayat tu, sampailah kepada wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya. Maka untuk fasal yang kedua ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Imam An-Nawawi nak memberitahu kita mengenai penjelasan tentang kena zikir kepada Allah ini banyak-banyak. Allah sebut wadzakirinallaha katsira. Orang-orang lelaki yang banyak berzikir kepada Allah, wazzakirat, dan orang-orang wanita, perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Poin kita yang nak disebut oleh Imam An-Nawawi untuk fasal yang kedua ini adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah.
Dalam ayat Al-Ahzab ini Allah janji, satu, Allah akan bagi keampunan. A'addallahu lahum maghfirah. Yang pertama dapat keampunan. Kemudian yang kedua, wa ajran azima. Dapat ajran, pahala yang besar. Dalam surah Al-Ahzab. Kita ambil ni sebagai satu motivasi. Ya. Pertama, Allah sebut orang yang banyak berzikir. Okay, lepas ni akan kita bincang siapakah ataupun bagaimanakah nak jadi orang yang banyak berzikir. Cuma dalam ayat Quran ni Allah bagi tahu kita siapa yang banyak berzikir, lelaki atau perempuan, ini tidak ada perbezaan. Kita boleh gunakan ayat ni tuan-tuan dan puan sekalian untuk menolak dakwaan kumpulan-kumpulan liberal, Islam liberal, ya, dan orang-orang yang menyerang Islam, menyatakan Islam ini pilih kasih. Islam tidak berlaku adil. Islam hanya menitik beratkan fokus kepada lelaki dan wanita ini diketepikan. Maka hujah yang kita boleh gunakan dalam untuk menolak dakwaan tersebut, boleh salah satunya guna ayat ni. Yang mana Allah kata lelaki ataupun perempuan dan perempuan, kalau kedua-duanya banyak berzikir, maka Allah sediakan kepada mereka pertama keampunan dan yang kedua dapat pahala yang besar. Tuan-tuan nak apa lagi tuan-tuan dan puan-puan? Ni tawaran Allah bagi kepada kita. Ya. Yang pertama, Allah ampun. Selalu saya sebut, orang yang paling bahagia adalah orang yang apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Taala dalam keadaan dosanya diampunkan oleh Allah. Inilah orang yang bahagia, orang yang excellent. Tuan-tuan. Dan inilah sepatutnya menjadi mission kita. Inilah vision, mission kita. Tuan-tuan. Letak yang ambil benda ni, letak dalam pemikiran kita. Target kita ni lah. Kan? Kadang-kadang kita kata, saya dah banyak buat ibadat sebagainya. Kalau banyak buat ibadat pun, tapi Allah belum ampunkan dosa, payah tuan-tuan. Letak yang ini. Dan salah satu daripada cara nak mencapai keampunan ini adalah banyak zikir. Beruntunglah orang-orang yang mendapat keampunan Allah, dan kita doakan mudah-mudahan kita juga Allah masukkan dalam kumpulan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua Allah sebut Allah bagi pahala. Hari ni tuan-tuan, kita sembahyang malam kan, ada yang baca Quran, ya. Macam-macam kita buat, ada yang sedekah. Sedekah pula sedekah subuh. Apa sebab? Apa sebab? Sebab nak dapat pahala. Maka salah satu lagi ruang teknik untuk dapat pahala adalah zikrullah. Ya, baik. Maka kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala meriwayatkan, membawakan kepada kita sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih, ya, dalam hadis sahih. Tuan-tuan ingat tak saya yang kita baca mukadimah sebelum ini, kata Imam Nawawi antara metodologi yang beliau gunakan dalam kitab ini adalah apabila sesebuah hadis disebutkan,
maka beliau akan menyatakan status kedudukan hadis tersebut. Maka dalam kitab ini kan, sebagai buktinya, maka disebutkan ya dalam Sahih Muslim. Jadi hadis ini statusnya adalah sahih. Yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun." Qalu, "Wa mal mufarriduna ya Rasulullah?" Qala, "Adh-dhakiruna Allah katsira wadh-dhakirat." Artinya, al-mufarridun telah mendahului. Sabaqal mufarridun. Ni Nabi sebut ni. Kumpulan al-mufarridun ini dia akan jadi orang yang terkehadapan. Dia akan mendahului umat Islam yang lain. Al-mufarridun ni dia akan ke depan, sementara umat Islam yang lain ni berada di belakang dia. Qalu, sahabat bertanya Nabi, "Wa mal mufarridun ya Rasulullah?" Apakah al-mufarridun ini, wahai Rasulullah? Qala, lalu Nabi menjawab, "Az-zakiruna Allah hakathira." Orang-orang lelaki yang banyak berzikir kepada Allah, waz-zakirat, dan orang-orang perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Ini satu lagi keistimewaan orang yang banyak berzikir. Dalam ayat Quran atas ni Allah sebut dapat ampun, dapat pahala yang banyak. Hadis menjelaskan lagi, kan, memperkuatkan lagi, menjelaskan lagi apa lagi keistimewaan, iaitulah orang-orang yang banyak berzikir ini dia akan mendahului umat Islam yang lain. Kan, kita kalau boleh, kalau kita belajar nak dapat first class, sebab kita nak mendahului orang lain, kan, nak dapat first class. Kalau kita bawa kereta, nak kereta kita yang paling laju, kan, first class lah, depan sekali, kan. Maka Allah sebut kat sini, ataupun Nabi sebut kat sini bahawa kalau kita nak jadi orang Islam yang mendahului, duduk di depan sekali, kena banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ya. Yang di bawah ni kita tinggalkan. Baik. Kita tengok apa yang dibincangkan oleh Imam An-Nawawi. Perlu diketahui bahawa ayat ini sepatutnya difahami secara saksama oleh pembaca kitab ini. Ya. Dalam ayat tersebut ada perbezaan pendapat. Ya. Jadi Imam An-Nawawi ini nak menjelaskan kita tentang siapakah yang dikatakan orang yang banyak berzikir ini. Macam mana? Macam mana seseorang itu dikatakan ni, "Az-zakirunallaha katsira waz-zakirat." Lelaki yang banyak berzikir, perempuan yang banyak berzikir ni macam mana? Ataupun dalam ayat Quran ni, Allah sebut dalam ayat Quran ni, lelaki dan perempuan yang banyak menyebut Allah ni, siapa mereka? Maka kata Imam An-Nawawi, di sini berlakunya waqad ikhtulifa fi zalik. Berlaku perbezaan di kalangan para ulama. Perbezaan pendapat. Baik. Yang pertama, ya, Imam An-Nawawi menukilkan pandangan yang diberikan oleh Imam Abu Hassan Al-Wahidi, yang mana Imam Abu Hassan Al-Wahidi
mengambil pandangan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang orang yang banyak berzikir. Iaitulah, ya, maksudnya adalah berzikir kepada Allah di waktu setelah solat, pagi, petang, di tempat tidur, waktu nak tidur lah, setiap kali bangun dari tidur, dan setiap kali keluar dari rumah atau kembali ke rumah. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu maksud orang yang banyak berzikir. Ya. Yadhkurunallaha fi adbaris salah. Selesai sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, zikir. Masuk dekat situ, istighfar, kan? Baca doa, sebut subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, satu. Ya. Kemudian wa ghuduwan wa ashiya. Dia ingat kepada Allah ni pada waktu pagi dan pada waktu petang. Kemudian wafil madaji'. Yang mana ketika mana dia berada pada tempat tidur. Kat situ. Kemudian wa kullama istayqadha min naumihi. Lepas dia bangun daripada tidur. Okey, cuba kita muhasabah ayat-ayat ini. Kan? Kita nak tidur, ingat kepada Allah ataupun ingat kepada media sosial. Sekali lagi saya sebut isu ni. Kan? Ini kita introsepsi diri kita. Kan? Kita masuk tengok muhasabah diri kita. Sebab bila kita belajar bab ni, tujuannya kita nak amalkan. Hari ni kadang-kadang kita tak boleh nak tangkis terpengaruh, kan. Ada orang yang dia tidur, dia tengah tengok Facebook tu terus tidur gitu. Kan? Berlaku. Kan? Kita tengok dalam ramai disebarkan dalam berita, ada yang rumah terbakar, kan, ada yang device handphone tu meletup sebab tengok gitu, kan, terus tidur. Kemudian bila handphone tu dia panas, kan, bila kena kain, cadar sebagainya, ada spark lagi, dia akan spark api, bawa kepada kebakaran. Kalau tengok yang Ibn Abbas kata dekat sini, kan, kita ni nak letak kategori mana ni? Kan? Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita baca yang ni, baca kitab ni, insya-Allah kita dapat muhasabah diri kita. Sebelum ni mungkin kita ada kekurangan, kita tambah baik. Kan? Ini kepentingan ilmu dalam diri kita. Ya. Setiap kali pergi dari rumah atau kembali ke rumah. Ya, dia sebut dekat sini, ya. Au raha min manzilihi. Kan, keluar rumah, balik rumah. Kita keluar rumah masuk kereta dengar era FM. Kalau yang veteran-veteran buka klasik FM. Kan? Kan? Jadi tengok dekat sinilah muhasabah diri kita sama-sama. Zaman dulu kan, apa radio sebagainya kurang, kan. Saya ingat lagi masa saya belajar dulu dekat sekolah dulu, kan, naik bas daripada rumah nak pergi ke asrama, kan. Kita bawa apa ni panggil apa? Apa yang kaset kecil tu, kan. Dulu yang paling popular Sony lah, kan. Dia ada tape kecil tu, kan. Kemudian masukkan earphone, dengar, kan. Macam saya daripada dulu naik kereta api daripada Alostar pergi Penang, Penang pergi pergi ke Kelang ataupun pergi ke KL dulu. Kan? Pergi stesen kereta api KL tu, kan. So panjang naik kereta api tu, kita pakai kita panggil apa? Apa ni, Walkman. Ya.
ada Walkman tu kan. Letak dekat telinga dengar kan. Sampai di stesen kereta api KL tu, naik tak? Tukar pula bas untuk pergi ke Kelang, nak pergi ke Kulit Islam dulu kan. Itu yang kita buat. Kan? Sekarang ni dah ada teknologi macam-macam dah kan. Ada apa? Dengar dengar Bluetooth lagi kan sekarang ni kan. Macam-macam. Dengan iPod dan sebagainya. Jadi benda-benda ni kan, so adakah kita buat itu dia mengandungi perkara-perkara zikir ataupun yang sebaliknya. Ini disebut oleh oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Itu satu pandangan, ya. Yang kedua, yang dikatakan orang yang banyak berzikir ini, Imam An-Nawawi mengemukakan pula pandangan daripada Mujahid. Apa kata Mujahid? Tidak termasuk dalam kumpulan lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah sampai berzikir kepada Allah baik ketika berdiri, duduk atau ketika berbaring. Ini pandangan Mujahid. Yang dikatakan orang yang banyak zikir ini adalah waktu dia berdiri pun dia ingat Allah Ta'ala. Waktu dia duduk, dia ingat Allah Ta'ala. Waktu dia baring, ingat Allah Ta'ala. Maka kalau orang itu boleh buat sampai tahap itu, itulah disebut orang yang banyak berzikir. Az-zakirin wal-zakirat. Baik. Yang ketiga, iaitu pandangan daripada Atha. Kata Atha, yang dikatakan banyak berzikir ni macam mana? Iaitu barang siapa yang melaksanakan solat 5 waktu sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya. Solat ini memenuhi syarat, memenuhi rukun. Maka dia termasuk dalam firman Allah Ta'ala, وَالذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Jadi atak dia lebih spesifik. Orang yang itu yang kita kata kefahaman dia. Ini ijtihad ulama, pandangan ulama yang dikatakan orang lelaki yang banyak ingat Allah, orang perempuan yang banyak ingat Allah ni adalah orang yang melaksanakan solat 5 waktu dengan memenuhi syarat dan rukun. Jadi nak tahu syarat rukun tu, kita belajar dalam bidang fiqh. Jadi kita boleh simpulkan daripada ketiga-tiga pandangan ini. Yang pertama daripada Ibnu Abbas, yang kedua daripada Mujahid, dan yang ketiga daripada Atha. Orang yang banyak berzikir ni kesimpulannya adalah orang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap amalan yang dilakukan. Ingat kepada Allah. Itu kesimpulannya dalam tiga-tiga pandangan tadi. Baik. Kemudian Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala membawakan hadis. Satu hadis. Hadis yang kedua ini adalah hadis yang sahih. Iaitu daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba fi dzakirina Allah katsira wadzakirat." Satu lagi pandangan yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi berdasarkan kepada hadis Abu Sa'id ni, siapakah orang yang banyak zikir kepada Allah? Maka berpandukan kepada hadis ni, iaitu jika seseorang membangunkan isterinya pada malam hari
pukul 1, pukul 2, pukul 3 dia kejutkan isteri, kemudian kedua-duanya solat. Ya, ataupun dia solat. Dia kejutkan isteri, kemudian isteri dia pun solat, ataupun dia solat raka'ataini jami'an, dua rakaat secara berjamaah. Maka kutiba fi dzakirin. Kutiba. Dia ada kat sini ada alif Kutiba. Kan? Kutiba. Dua-dua tu. Suami, isteri itu kan ditulis, dikira sebagai lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Fasallaya, kedua-duanya solat, ataupun solla, seorang tu je solat. Mungkin dia solat dulu, lepas tu dia punya isteri dia pula solat, kan? Maka kedua-duanya ini disebut sebagai orang yang banyak mengingat Allah Ta'ala. Yang nyatakan ni siapa? Nabi SAW. Jadi kat sini kita boleh ambil, kan? Kalau nak ambil pandangan Atha pun boleh. Solat 5 waktu ikut syarat rukun solid. Ataupun kalau berdasarkan kepada hadis Abu Sa'id ni, waktu malam kita bangun, kejutkan suami, kejutkan isteri, sembahyang at least raka'ataini, 2 rakaat. Maka ini juga disebut sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi ruang kita ni banyak. Jadi berdasarkan dengan ilmu, kita buat yang kita mampu. Kalau tak boleh nak ingat Allah ni, macam yang disebut oleh Mujahid, berdiri, duduk, baring, macam yang disebut oleh Ibnu Abbas, setiap masa, maka at least ambil, amalkan berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ataupun at least amalkan berdasarkan pandangan Atha. Ini tuan-tuan dan puan sekalian, perlunya kepada ilmu. Tapi main kita, matlamat kita, target kita nak jadi az-zakirinallaha katsira waz-zakirat. Dia boleh banyak cara. Tapi kalau boleh buat seperti yang disebut oleh Ibnu Abbas, ini dahsyat, hebat. Kalau tidak, jangan tinggal langsung. Jangan kata saya tak boleh lah nak buat macam tu, kan? Tak mampu saya, kan? Jangan. Buat ni, ada lagi solution yang lain yang kita boleh buat. Baik. Hadis ini hadis masyhur. Nampak tak? Disebut status hadis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalam kitab yang asal dia kata hadza hadithun masyhurun. Jadi hadis ni hadis yang kuat yang boleh kita amalkan. Baik. Tengok lagi tuan-tuan dan puan. Syekh Imam Abu Amr Ibnu Salah rahimahullah ditanya tentang kriteria seseorang yang termasuk lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Yang banyak zikir ni, apa kriteria dia? Maka dijawab oleh beliau, iaitu jika dia membiasakan diri dengan zikir-zikir yang maksur dan sahih pada waktu pagi dan petang. Yang Prof tanya pada minggu lepas, kan, baca al-maksurat, biasakan waktu pagi dan petang, pada waktu dan keadaan yang berlainan pada siang dan malam hari. Maksudnya, kan, maksudnya pada waktu dan keadaan yang berlainan ni maksudnya pada setiap masa lah, yang terkandung di dalam kitab Amalul Yaumi wa Lailah wa Al-Lailah. Jadi maksudnya zikir yang maksur, yang sahih ini banyak. Dan zikir-zikir itulah selepas ini kita akan belajar. Jadi bila kita belajar,
kita cuba amalkan zikir-zikir yang maksud. Maksud ni maksudnya yang datang daripada Nabi SAW yang telah disebut juga dalam Al-Quran. Itu disebut maksur. Ya, jadi ada insya-Allah lepas ni habis bahagian ni kita akan mula cerita satu persatu perinciannya yang dinyatakan oleh Allah oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka dia termasuk lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Ini kepandangan ataupun kriteria yang disebut oleh Syekh Al-Imam Abu Amr Ibnu Salah rahimahullah. Baik, saya kira sempat kita bincang pada tengah hari ini dua topik, dua fasal. Fasal yang pertama, tadi kita bincang fasal yang pertama mengenai konsep, ada tiga topik, ya. Iaitu fasal yang pertama mengenai konsep zikir, kemudian yang kedua adalah mengenai tentang siapakah orang lelaki dan perempuan yang banyak berzikir. Ada dua pasal yang kita bincang pada pagi ini ataupun pada tengah hari ini. InsyaAllah pada kuliah siri yang akan datang kita akan bincang pasal, sekejap saya scroll bawah ni. Okey. Mengenai yang ni tuan-tuan yang akan datang ni dia banyak bincang tentang fiqh. Kan kalau kita balik, cuba tengok balik siri yang lepas, antara metod yang dipakai oleh Imam Nawawi adalah dia juga memasukkan sedikit perbincangan tentang fiqh. Maka pada siri yang akan datang dibincangkan oleh Imam An-Nawawi berkenaan dengan fiqh. Iaitu macam mana orang yang berjunub, orang yang haid, orang yang nifas ni dia nak baca zikir macam mana. Jadi persoalan fokus tentang fiqh. InsyaAllah kita akan discuss pada siri yang akan datang. Ya. Baik, ada soalan? Kalau ada mungkin kita boleh tanya. Kita cuba respon. Tak ada Okey, jadi kalau tak ada, itu sahaja untuk tengah hari ini. Kita sambung lagi insya-Allah dalam siri-siri yang akan datang. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, ada kelemahan dan seumpamanya. Itu kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wa iyyaka Prof. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.